Syahira binti Abdul Jalil. Saya dari grup 5. Jadi hari ini saya akan membentangkan tajuk daripada kumpulan saya iaitu fashion terkini. Perkataan fashion telah menjadi satu perkara yang normal bagi masyarakat kita pada zaman sekarang. Allah SWT memerintahkan semua umat Islam agar berpakaian untuk membezakan diri mereka dengan haiwan. Akan tetapi tujuan berpakaian dalam Islam adalah untuk menutup aurat dan berhias. Di sini kita dapat lihat bahawa agama Islam juga menyuruh umatnya untuk berhias, tapi berpandukan syariah. Jadi seseorang itu bermula untuk menutup aurat apabila mereka telah mencapai umur akil balik. Di sini saya dapat katakan bahawa fashion pakaian yang harus dipakai oleh semua wanita dan lelaki Islam tiada rigid atau tetap. Perkataan rigid di sini boleh membawa maksud kepada tiada had atau limit. Di sini kita dapat melihat bahawa agama Islam telah membuka luas kepada umatnya untuk menghasilkan daya kreativiti mereka dalam berfashion. Akan tetapi haruslah berpandukan syariah Islam. Fashion ini boleh membawa maksud kepada gaya berpakaian, kosmetik, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi kegemaran semua manusia mengikut peredaran masa. Tujuan manusia berpakaian adalah untuk kelihatan sopan, tetapi perhiasan dan dekorasi terlebih dahulu telah menjadi aspek penting dalam mereka berpakaian. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa fashion ini memang amat penting bagi semua manusia dalam kehidupan mereka. Baiklah, yang seterusnya, dengan hanya melihat gaya seseorang, kita boleh mengandaikan status sosial, identiti jantina, orientasi politik, etnik, gaya hidup dan berbagai terhadap diri mereka. Akan tetapi, kita tidak boleh menilai seseorang itu melalui rupa. Tidak semestinya fashion mereka cantik, mereka adalah orang yang baik. Setiap individu berhak berfashion mengikut cita rasa mereka sendiri. Kita tidak boleh menilai, mengutuk ataupun menilai seseorang itu dengan cara mereka berfashion. Namun begitu, masyarakat sekarang kita telah mengambil satu langkah yang salah dalam berfashion. Mereka tidak mementingkan penutupan aurat ketika berfashion, tidak kiralah lelaki atau perempuan. Jadi perkara ini haruslah kita titik beratkan dalam kehidupan kita agar masyarakat sekarang tidak mudah terjebak dalam perkara yang negatif dan yang berkaitan dengan berpakaian. Oleh itu, semua manusia haruslah berfashion mengikut syariah Islam, terutama sekali umat Islam di muka bumi ini. Assalamualaikum. Jadi nama saya Nur Alia Amirah binti Zulkarnain. Jadi saya akan menerangkan bahagian saya iaitu penyataan masalah dan objektif kajian. Masalah yang pertama ialah kita dapat lihat ramai wanita Islam memilih fashion dan bentuk pakaian jenis kontemporari dan ranggi. Di sini pakaian yang kontemporari dan ranggi bermaksud pakaian yang lebih style, yang ke arah kemodenan dan mempunyai unit yang tersendiri. Ini menggambarkan seolah-olah mereka memandang remeh terhadap kewajipan menutup aurat. Bagi penyataan masalah yang kedua pula ialah adakah mereka memahami menutup aurat itu hanya semata-mata menutup kepala saja atau rambut yang wajib ditutup. Wanita memang suka meniru pakaian yang baru dilihatnya. Sebagai contoh, pemakaian tudung dengan menampakkan sedikit anak rambut di hadapan. Penyataan masalah yang ketiga pula, ramai yang terlupa tentang batas seorang muslimah. Aurat wanita Islam dan wanita ajnabi ialah seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Begitu juga bersama dengan lelaki yang bukan mahram. Apa yang boleh dilihat di sekeliling kita, ramai kaum hawa yang memakai tudung di atas dada sehingga menunjukkan bentuk dada. Selain itu, mereka juga terlalu taksub dengan pemakaian yang ketat sehingga menampakkan bentuk badan. Jadi, persoalannya, adakah fashion pakaian terkini mengikut lunas Islam yang telah ditetapkan? Jadi, mari kita pergi ke slide yang seterusnya.
Objektif kajian yang pertama ialah menegaskan kepada semua umat Islam bahawa menutup aurat adalah salah satu kewajipan dalam agama Islam. Allah SWT memerintahkan umat Islam menutup aurat untuk menghindar diri mereka daripada mendapat dosa. Agama Islam juga menggariskan panduan kepada umatnya untuk membezakan diri mereka dengan orang bukan Islam, sama ada dari segi pakaian, adat ataupun ibadat. Objektif kajian yang kedua ialah memupuk minat umat Islam supaya menyertai apa yang difardukan oleh Allah SWT dan tidak memperlekehkan tuntutan Islam. Dengan cara ini kita dapat menambahkan lagi rasa keimanan kita terhadap agama kita, dan dengan ini kita dapat menghilangkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Jadi objektif kajian yang terakhir ialah menerangkan bahawa menutup aurat memberi banyak kebaikan kepada diri sendiri dan masyarakat sekeliling. Sebagai contoh, sekiranya seorang wanita muslimah menunjukkan keterampilan yang baik, mereka akan disayangi, dihormati serta disanjungi oleh masyarakat. Apabila disebut tentang keterampilan diri, maka mereka akan terfikir cara memakai seseorang sama ada mengikut tuntutan Islam ataupun tidak. Hal ini kerana mereka akan menilai seseorang Muslim melalui penglihatan secara zahiriah. Jadi itu saja pembentangan daripada saya. Saya akan bagi kepada kawan saya yang seterusnya untuk menyambung pembentangan ini. Nama saya Nur Ayuni binti Suhaimi. Saya akan menerangkan kepentingan kajian terhadap individu. Kepentingan yang pertama ialah memantapkan pengetahuan seseorang dalam membezakan sama ada fashion yang diikuti mengikut syarak atau bercanggah dengan syarak, iaitu mengikut batas-batas aurat yang telah ditetapkan Islam, iaitu sama ada mengikut jantina, iaitu jantina wanita dan jantina lelaki. Untuk yang kedua, mengukuhkan akidah seseorang itu dalam mengikuti perkembangan fashion, terutamanya di abad ke-21 ini. Secara majoritinya, fashion terkini dipengaruhi oleh Barat, iaitu datangnya daripada ideologi Barat. Yang ketiga ialah mengukuhkan keimanan seseorang untuk terus istiqamah dalam memakai pakaian yang menutup aurat. Dengan membaca kajian kami, ia membuka minda seseorang individu itu untuk terus berpakaian yang elok dan sopan serta mengikut hukum-hukum syarak. Yang terakhir ialah menjana idea menghasilkan pakaian yang mengikut tuntutan agama Islam. Hal ini kerana dengan membaca kajian ini, ahli perniagaan di luar mendapat membezakan sama ada pakaian yang direka mereka sebelum ini mengikut hukum atau tidak bersesuaian dengan agama Islam. Oleh itu, dengan membaca kajian ini memberi mereka idea baru untuk mereka pakaian yang mengikut hukum syarak. Kepentingan kajian kepada keluarga. Kepentingan yang pertama ialah membentuk keluarga yang mematuhi hukum agama dalam pemakaian harian. Dengan membaca kajian kami, sesebuah keluarga dapat membezakan sama ada pakaian yang mereka mengenakan seharian mengikut hukum syarak ataupun tidak. Yang kedua ialah membina keluarga yang berkepribadian mulia dengan pakaian yang menutup aurat. Dengan membaca kajian ini, mereka mampu mengubah atau mengenakan pakaian yang lebih bersesuaian dengan hukum agama untuk masa yang akan datang. Yang ketiga ialah menimbulkan sifat yang lebih berhati-hati dalam pemilihan pakaian untuk sesebuah keluarga, kerana pakaian merupakan identiti sebuah keluarga, iaitu masyarakat akan memberi tanggapan atau pandangan yang pertama kepada sesebuah keluarga berdasarkan pakaian yang dikenakan oleh mereka. Jika pakaian mereka elok, maka tanggapan masyarakat adalah elok terhadap keluarga mereka. Jika pakaian yang dikenakan tidak elok, maka tanggapan masyarakat terhadap keluarga mereka adalah tidak elok. Yang terakhir ialah mengubah persepsi sesebuah keluarga dalam memandang bahawa cara pemakaian adalah perkara yang remeh. Walhal, adab berpakaian adalah perkara yang harus dititik beratkan dan mudah diikuti. Sebagai contohnya, pada zaman kini,
ibu bapa kurang menitik beratkan tentang adab-adab berpakaian kepada anak-anak kerana mengikut trend zaman sekarang, secara majoritinya pakaian yang dikenakan anak-anak berunsurkan barat. Jadi, seharusnya ibu bapa menitik beratkan soal pakaian yang dikenakan anak-anak, dan pakaian yang dikenakan anak-anak seharusnya mengikuti hukum syariah. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Zahira binti Muhammad Rahim akan menerangkan tentang kepentingan kajian terhadap masyarakat. Kepentingannya ialah dapat mewujudkan suasana yang bebas daripada perkara yang memberikan kesan negatif kepada pemikiran orang awam, terutamanya anak muda. Hal ini kerana anak muda pada masa kini amat mudah untuk terikut dengan trending semasa. Selain itu, kanak-kanak juga mudah untuk terpengaruh dengan cara pemakaian ibu bapa dan orang sekitar mereka. Oleh hal demikian, ibu bapa seharusnya menjadi role model yang baik dengan cara memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. Sekiranya masyarakat sekeliling memakai pakaian yang sopan, maka kanak-kanak juga akan terbiasa dengannya. Ini membuktikan bahawa masyarakat juga berperanan penting dalam memupuk nilai agama dalam diri masyarakat. Seterusnya, saya akan menerangkan kepentingan kajian terhadap agama. Kepentingannya ialah dapat menjaga nama dan maruah agama. Hal ini kerana sebagai umat Islam, kita dituntut untuk menutup aurat bagi membezakan diri kita dengan haiwan. Selain itu, sekiranya umat Islam tidak mengambil peduli tentang penutupan aurat, masyarakat luar akan memandang remeh terhadap agama Islam. Selain itu, dengan menutup aurat, umat Islam juga dapat belajar tentang nilai berdisiplin dan dapat menjaga nama diri dan nama agama dengan baik. Kesimpulannya, dengan kepentingan menutup aurat banyak mendatangkan nilai yang bermanfaat dalam memupuk sasiah diri dalam kalangan masyarakat. Saya Nur Atika Aisyah akan menjelaskan tentang kepentingan kajian untuk tajuk kami, iaitu fashion terkini untuk bangsa. Amalan pemakaian menutup aurat mengikut syariat Islam akan menjadi contoh kepada bangsa yang tidak beragama Islam seperti bangsa Cina, bangsa India dan sebagainya. Mereka akan menjadikan cara pemakaian yang menutup aurat ini sebagai contoh untuk mereka. Seterusnya, untuk tajuk fashion terkini yang kami kaji ini, ianya dapat menunjukkan cara pemakaian menurut syariat Islam kepada bangsa yang lain. Dan akhir sekali, pemakaian yang menutup aurat akan dihormati oleh bangsa yang lain dari segi pemakaian yang labuh, yang menutup aurat dan memakai tudung bagi yang perempuan. Seterusnya, kepentingan kajian untuk negara. Pemakaian yang menutup aurat dapat membentuk sebuah negara yang maju serta aman dan damai. Ini kerana apabila rakyat di sebuah negara menutup aurat dengan sempurna, maka kes-kes pencabulan, rogol akan berkurangan kerana pemakaian yang labuh dan tidak menjolok mata. Seterusnya, akan dihormati oleh negara lain kerana sikap rakyat yang berpakaian sopan. Seperti sekiranya rakyat memakai baju Melayu atau baju kurung, ianya kelihatan sopan dan ayu di mata semua orang. Assalamualaikum, nama saya Aina Najla binti Muhammad Nizam. Jadi tentang metodologi kajian, kami hanya menggunakan platform Google Form untuk mengambil responden secara atas talian. Kajian ini tidak terdedah hanya kepada pelajar UTHM,
tetapi kami kongsikan secara terbuka kepada orang ramai dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Kami menyebarkan link daripada Google Form itu dan letak di status WhatsApp. Jadi dalam Google Form terdapat hanya satu bahagian, iaitu bahagian nama, jantina, dan seterusnya adalah soalan-soalan yang berkaitan tentang pengetahuan mereka dan juga pendapat mereka terhadap aurat. Seterusnya adalah kajian literatur. Menerusi pemerhati yang berpengalaman, mereka mendapati bahawa sesetengah Muslim kurang faham akan erti sebenar kewajipan menutup aurat dan juga erti aurat itu sendiri. Hal ini dapat dilihat apabila mereka hanya berpakaian yang betul-betul mengikut syariat apabila mereka menghadiri kelas keagamaan sahaja, manakala memandang ringan terhadap aurat apabila menghadiri kursus yang lain. Terdapat juga pelajar yang masih keliru dengan konsep sebenar menutup aurat dengan sempurna. Dalam erti kata lain, mereka masih ramai dalam kalangan pelajar Islam yang mengaibkan prinsip-prinsip menutup aurat mengikut syariat, dan ada yang memberi alasan perkara tersebut sesuatu yang sangat meremehkan kepada mereka. Mendapati bahawa Siti Nurliana Ali pada tahun 2006, beliau membuat kajian yang bertajuk Penerimaan Terhadap Tuntutan Syarak tentang Aurat di Kalangan Wanita, satu kajian terhadap pelajar tahun 5 Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Beliau mengatakan bahawa pelajar faham apa yang dikatakan dengan aurat walaupun tidak mengetahui makna menutup aurat secara ilmiah. Mereka juga tahu apa yang akan dikatakan aurat, sebagai contoh kewajipan memakai tudung, tidak boleh memakai skirt pendek dan lain-lain. Menurut Sofia Ahmad dan Lutfiah Zainal Abidin pada tahun 2004 mengatakan bahawa terdapat juga anak-anak yang mengambil ringan tentang agama Islam dalam kehidupan harian mereka. Secara dasar mereka mengetahui prinsip-prinsip menutup aurat itu, tetapi mereka tidak mempraktikkan, malah terdapat juga yang langsung tidak mengetahui tentang menutup aurat dalam Islam. Jadi kebanyakan pelajar yang menutup aurat hanyalah semata-mata untuk membezakan dirinya sebagai seorang Muslim, tetapi bukan dengan kerana ini adalah tuntutan yang wajib dalam Islam. Assalamualaikum, saya Syazlina binti Syahudin. Untuk pembincangan kumpulan kami telah menjalankan soal selidik melalui Google Form, iaitu kepada 30 orang responden yang terdiri daripada 20 orang perempuan dan 10 orang lelaki. Mereka ini terdiri daripada pelajar unit HM sendiri. Okey, untuk hasil penelitian yang telah kami jalankan, seramai 66.7% pelajar menyatakan bahawa pelajar UTHM ini menutup aurat dengan sempurna, manakala selebihnya menidakkan perkara tersebut kerana mereka beranggapan bahawa terdapat segelintir pelajar yang menutup aurat tetapi tidak sempurna, seperti memakai pakaian ketat, berpakaian jarang dan sebagainya. Dalam kajian ini juga, pelajar juga memberi pendapat mereka sendiri tentang faktor atau punca pelajar memandang remeh soal aurat ini. Antara pendapat yang paling banyak kami terima ialah pelajar terpengaruh dengan budaya barat serta terlampau mengikut trend terkini sehingga mengabaikannya. Hal ini terjadi kerana negara kita sedang giat membangun selari dengan perkembangan fashion yang sedikit sebanyak memberi impak yang besar kepada remaja apabila mereka menonton televisyen atau melayari sosial media. Selain itu, faktor kurangnya pengetahuan ilmu agama serta kurang didikan agama juga dinyatakan oleh responden dalam soal selidik ini. Hal ini berpunca daripada tanggungjawab ibu bapa sendiri, iaitu mereka seharusnya mencorakkan anak-anak dengan ilmu pengetahuan agama sejak kecil. Okey, next perkara ini juga dilihat bagi persoalan ketiga, iaitu persetujuan yang tinggi kami terima tentang penyataan mengadakan usrah dapat membendung remaja untuk sentiasa mengambil berat soal aurat. Seramai 23 orang bersetuju tentang pernyataan ini kerana mereka beranggapan bahawa
Program usrah ini sedikit sebanyak dapat membentuk kepribadian remaja untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Kerana melalui program ini, pelbagai ilmu agama dapat dikongsi bersama. Namun, terdapat juga responden yang berlainan berpendapat kerana mereka menyatakan bahawa tidak semua pelajar mewajibkan untuk menghadiri usrah kerana pelajar juga boleh mendapatkan ilmu agama serta kesedaran soal aurat ini melalui platform sosial media tanpa perlu menghadiri usrah kerana teknologi sekarang makin canggih dan segala info dapat diakses melalui ibu jari. Next, untuk persoalan kesan, kami bertanyakan kepada responden kesan yang berkemungkinan pelajar terima jika memandang remeh soal aurat. Antara contoh kesan yang paling banyak kami terima ialah remaja akan terlibat dengan gejala sosial seperti berzina, pergaulan bebas, tidak menjaga pandangan dan sebagainya. Hal ini kerana kita semua diciptakan nafsu dan kita harus mengawal nafsu sendiri. Dan untuk mengelakkan kita melakukan perbuatan tersebut, semuanya bermula daripada cara pemakaian dan tingkah laku masing-masing. Selain itu juga, ia juga akan menimbulkan fitnah antara lelaki dan perempuan. Tambahan pula, dapatan kajian ini juga memperlihatkan kebanyakan pelajar mengetahui bahawa individu yang membuka aurat dengan sengaja akan dilaknat dan tidak mendapat keridaan Allah kerana mereka mengabaikan kewajipan menutup aurat itu. Dan akhir sekali, kami bertanyakan tentang langkah dan cara untuk membendung remaja dari memandang ringan tentang isu pemakaian ini. So, antara jawapan yang kami terima, yang pertama ialah memperbanyakkan diri pelajar, menghadiri program keagamaan seperti usrah, ceramah, program motivasi dan sebagainya. Program ini perlu memfokuskan untuk menutup aurat dengan sempurna, bukan hanya menutup aurat sekadarnya, tetapi berdedahkan kaedah yang sepatutnya dipraktikkan. Ini merupakan satu kaedah yang paling mudah diterima oleh pelajar. Sehubungan itu ianya dimasukkan dalam perancangan bagi meningkatkan kesedaran menutup aurat di universiti. Samping itu juga, mereka berpendapat bahawa tuntutan menutup aurat ini mesti diterapkan sejak kecil oleh ibu bapa supaya tuntutan agama ini sebati dengan cara hidup seseorang itu. Kaedah ini wajib diterapkan kepada anak-anak supaya tuntutan itu tidak dilihat seperti paksaan. Kerana didikan ibu bapa ini merupakan faktor yang paling berkesan sekali kepada remaja kerana kaedah didikan ini merupakan kaedah yang paling sinonim dan dekat di hati remaja dalam mengetengahkan perihal aurat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naumahi Ramadiha binti Ahmad Batiah. Hari ini saya akan membentangkan tentang kesimpulan daripada tajuk kumpulan kami iaitu Fashion Terkini. Kesimpulan yang dapat dibentangkan ialah umat Islam wajiblah melakukan semua perkara berlandaskan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai seorang Muslim, kita sepatutnya mengikut syariat Allah dengan akur. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mensyariatkan kewajipan kepada hamba-Nya untuk meninggalkan atau melakukan sesuatu dengan sia-sia. Islam tidak melarang umatnya untuk berfashion, malah Islam menggalakkan umatnya untuk berpakaian kemas, bersih dan wangi. Asas berpakaian dalam Islam adalah menutup aurat. Kesimpulan seterusnya, keimanan seseorang itu perlulah kukuh di dalam hati supaya tidak mudah terpengaruh dengan perbuatan jahiliah. Keimanan seseorang itu dapat dikukuhkan apabila seseorang itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan melakukan ibadah yang berterusan, ini dapat menguatkan hubungan antara individu dengan Tuhan. Kesimpulan yang terakhir, dengan memakai pakaian yang sopan, ia dapat menerapkan nilai-nilai murni di dalam diri individu. Individu yang berpakaian sopan akan dihormati oleh masyarakat sekeliling kerana mereka dilihat sangat intelektual dan berpendidikan. Konklusinya, kita sebagai manusia yang berpendidikan haruslah memakai pakaian yang tidak merosakkan akidah dan bersederhana dalam berfashion. Ini kerana pemakaian yang sopan dapat menjaga imej diri, negara dan juga agama. Sekian, terima kasih.